Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey, kembali lagi dalam channel Anas Rahmat. Okay, hari ni aku agak excited sikit nak cerita sebab kali pertama aku terima email daripada fan yang nak kongsikan cerita dia bersama-sama dengan aku hari ni. Okey, sebelum kita start dengan cerita Ali ni, aku nak minta jasa baik korang dulu. Yang mana baru masuk dalam channel aku ni, aku minta korang like, share, komen dan subscribe channel aku. Aku minta maaf sebab hari ni aku tak dapat nak hyper sikit cakap sebab yang pertamanya sebab badan aku kurang sihat. Mungkin sebab pagi ni hujan kan, tapi aku tak nak, suka atau tidak, aku kena sampaikan juga cerita ni sebab aku walaupun tak sihat, tapi aku terbaca email dia pagi tadi, aku rasa macam seronok pula untuk aku buat. Excited tu ada, cuma badan kurang sihat nak bercakap, tapi aku teruskan jugalah. Fan aku ni hanya meletakkan nama dia Ali je. Okay, Ali ni tinggal dekat Sarawak. Mana part Sarawak tu tak pastilah sebab, tapi aku boleh jangkakan Sarawak yang dia maksudkan, yang dia tinggal ni adalah dekat kawasan-kawasan bandar Sarawak lah. Sebab cerita yang nak dia sampaikan ni mengisahkan kakak dia. Kakak dia ni kerja di salah sebuah bank yang terletak di Sarawak. Dia pun tak mention juga kerja di bank mana, tapi yang pasti di Sarawak lah. Okay, let's go through the story. Cerita dia ni memang agak menarik sikit. Kenapa aku cakap menarik? Sebab cerita dia berkisahkan santau. Kita dari masyarakat Melayu ni memang banyak sangat kisah-kisah macam ni yang berlaku di sekitar kita lah, di sekeliling kita lah. Ada yang kita dengar santau angin, santau daripada telur tu, dan macam-macam lagi lah. Aku tak ada good knowledge pasal santau ni, tapi kalau cerita pasal santau ni dah banyak kali aku dengar. Tapi cerita yang nak disampaikan hari ni berdasarkan pengalaman seorang fan aku, mungkin boleh kata fan lah, yang dihantar melalui email. Kakak Ali ni dia bekerja di sebuah bank dekat kawasan di Sarawak lah. Yang seperti yang dikatakan Ali, kakak dia ni seorang yang cantik, lemah lembut, perwatakannya agak baik. Dan yang paling penting sekali, kakak dia ni peramah. Dekat tempat kerja kakak dia ni, ramailah orang yang menaruh minat, menaruh harapan dekat kakak dia ni. Tapi malangnya kakak dia ni tak berminat dengan siapa-siapa pun. Siapa yang suka tu dia tolak mentah-mentah. Sebab dia selalu anggap semua orang kat sekeliling yang kerja bersama dengan dia ni adalah kawan, tak kira lelaki atau perempuan. Bila dia cakap pasal kawan ni, adalah ya seorang dua yang admire, yang suka sangat, suka gila-gila sampai sanggup buat apa saja demi nak mendapatkan hati kakak si Ali ni. Dalam tempat kerja kakak Ali ni ada satu mamat ni, nama dia Azmi. Bukan nama sebenar, aku letak je Azmi. Azmi ni dia memang suka gila kat kakak Ali ni. Suka dia ni dah boleh kata tahap kronik lah, suka tahap melampau. Tapi kakak Ali ni dia tak pernah pun terfikir pun yang untuk jatuh hati kat Azmi ni, apatah lagi nak kahwin dengan Azmi. Tapi Azmi ni dia punya suka dekat kakak Ali sampai dia sanggup buat apa je. Cakap je lah, nak kalau setakat hari jadi nak beli apa-apa ni, jangan cakap lah, dan macam-macam benda ada bagi. Satu hari si kakak Ali ni dia ditransfer kerja dekat cawangan lain lah selama 2 minggu. So si Azmi ni tak dapatlah jumpa si kakak Ali ni dalam masa 2 minggu kan. So, dalam masa 2 minggu kakak Ali ni transfer kat cawangan lain, dia berkenalan dengan seorang lelaki. Dan dia pun jatuh cinta lah dekat lelaki yang baru dia kenal ni.
So kat sinilah bermulanya cerita busuk hati dan dendam si Azmi ni kepada kakak si Ali ni. Bila dia balik ke tempat kerja lama dia, bekerja macam biasa, si Azmi ni jumpa layan macam biasa je lah. Tak ada apa pun nampak beza pun. Sehinggalah satu hari tu bila kakak si Ali ni buat pengumuman yang dia kata dia nak bertunang tak lama lagi. Kat sinilah bermulanya detik-detik hitam kakak si Ali ni dalam kehidupan harian dia. Satu hari tu, bila si kakak Ali ni balik daripada kerja, sampai je kat rumah, seperti biasa mandi, persiapkan diri, makan. Dia rasa badan dia letih sangat. Dia kata letih dia tu macam luar biasa. Padahal kerja macam biasa balik badan normal je. Tapi hari ni dia letih. Mungkin dia kata dia nak demam. Dan dia cakap dengan mak ayah dia nak tidur awal. So malam tu, hari yang dia balik kerja petang tu, dia balik malam, dah sampai, dah lepas makan, lepas solat semua, dia pun baring lah dan tidur. Pagi tu dia tak bangun kerja macam biasa. Mak dia kejutkan kakak si Ali ni supaya bangun pergi kerja. Tapi bila dia bangun saja, dia buka je mata, dia macam pelik. Dia tengok muka mak dia, dia menengok muka, dia tengok bilik dia, kawasan keliling dia. Dia umpama macam tak kenal. Dia tak kenal pun siapa dia, siapa orang yang berdepan dengan dia. Walaupun tu mak dia sendiri, tapi dia tak langsung, tak macam yang dia tahulah. So lepas dia tengok macam tu je, mak dia macam meracah lah. Tapi mak dia lagilah pelik kan. Tiba-tiba je anak dia bersifat macam tu kan. So dia pergi terus, dia macam pergi tengok cermin, dia pergi masuk bilik air kan. Dia macam mana nak cakap, dia rasa diri dia asing kat tempat tu. Lepas tu dia menjerit. Dia jerit, "Siapa kau? Kau ni siapa? Aku tak kenal pun kau. Aku ni kat mana?" Dia cakap dengan mak dia umpama dia kena colik tau. Dia kena colik. Mak dia lah rasa macam muskilah, apa dah jadi kan dengan anak dia seorang ni. Semalam elok je, tiba-tiba hari ni je dia dah jadi macam ahwara. Tu hari pertama lah bila dia bangun tidur, yang dia sedar-sedar dia hilang ingatan. So mak ayah dia malas lah nak ambil pot. Mungkin dia tahu anak dia bergurau ke apa ke, buat kelakar ke, tak pasti. Dan mak ayah dia keluar bilik, macam biasa buat kerja macam biasalah. Tapi hari tu kakak Ali tak pergi kerja. Dia hanya duduk kat bilik dan berfikir siapa diri dia je. Sehinggalah dia nak masuk mandi tu. Bila tengok cermin, baru yang dia realise, baru yang dia sedar yang dia adalah bukan dia. Dan dia jerit lagi. Hari pertama tu tak habis-habis dengan menjerit je. Mak dia memang pelik lah. Mak ayah dia pelik. Kenapa anak dia ni macam tak betul pula. Tak betul pun je. So mak dia naik ke atas. Kita tanya dengan, "Kau ni kenapa ni? Dia jerit. Kau tak kerja ke hari ni?" Dan dia tengok muka mak dia balik. Dia tanya, "Makcik ni siapa?" "Saya tak kenal makcik." Kau bayangkanlah, bila seorang mak tanya dekat anak dia, lepas tu anak dia tanya balik, "Kau ni siapa?" Bila anak sendiri tak kenal mak, kau rasa apa perasaan mak? Mestilah hancur. Mesti tak apa, mak dia fikir mestilah bergurau kan. Memang kau ni jangan main-mainkan mak, boleh tak? Kan? Kau ni kenapa sebenarnya? Dan dia halau mak dia keluar bilik dia. Dia tutup kunci daripada dalam. Mak dia kendang daripada luar. Kendang. Buka pintu. Mak dia dah mula naik angin lah. Dan dia abaikan je mak dia. Satu hari tu dia tak keluar bilik, tak makan, tak keluar bilik, dia diam je. So kat rumah tu dah jadi macam suram lah. Bapak dia pun dengan mak dia dah tak tahu nak buat apa. Tu hari pertama kejadian ni berlaku. So masuk hari kedua, maksudnya dah satu hari dia tak makan. Hari kedua ni dia dah jadi satu perkara yang luar biasa.
Bila dia buka je pintu, dia lari daripada rumah. Dia lari daripada rumah. So mak dia jerit lah. Mak dia nampak, dia ni lari rumah. Kenapa? Dia jerit kat bapak. Dia jerit, ayah pergi tengok si kakak ni pergi berlari keluar. So bapak dia pun berlari lah, nak tengok anak dia nak lari ke mana. Dan sampai kat tengah jalan, kakak si Ali ni stop, berhenti. Dia tengok keliling dia. Dia tengok kawasan keliling dia. Dia memang tak kenal langsung tempat ni. Maknya ni pun pergilah pujuk kan. Pujuk tanya, tak apalah, kalau kau tak kenal diri kau siapa, kau tak tahu, balik rumah dululah, kita bincang kat rumah. Bila sampai dekat rumah, mak si Ali ni tanyalah dengan kakaknya, apa yang kali terakhir kau ingat? Kakak Ali ni dia diam je. Dia tak tahu apa-apa pun. Dia betul-betul blur. Dan si Ali ni rasa macam sesuatu lah. Kata tak apalah, kita pergi klinik lah, kita check. Kita check kalau ada macam terantuk ke, mungkin tiba-tiba sawan ke, tak pastilah kan. Jadi mak dia ni mengambil tindakan nak bawa anak dia pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan untuk pastikanlah yang anak dia tak ada masalah psikiatrik. Tapi kakak sial ini berkeras. Dia tak nak pergi mana-mana. Dia nak duduk rumah. Ini menjadikan mak dengan ayah dia lagilah kusut. Apa yang budak ni nak sebenarnya? Kan, pergi klinik tak nak, pergi hospital tak nak. Tapi mak dengan ayah ni mengambil pendekatan biar je dan tengoklah apa yang berlaku. Bila disuruh makan, dia tak nak makan. Bila suruh minum pun tak nak minum. Ini dah hari kedua dia tak makan, dia tak minum. Lepas tu mak ayah ni tanya dengan dia, kau tak lapar ke? Dia giling kepala, dia tak lapar. Hari ketiga tu, menjelang pagi tu, dia dah jadi makin kusut. Budak perempuan ni, si kakak Ali ni, dia dah kusut masal dengan rupa dah teruk. Dia tak mandi, dia tak makan. Dan tiba-tiba dia turun ke rumah. Dia jumpa mak ayah Ali ni. Dia tanya, dia cakap dia nak makan. So maknya si Ali ni rasa lega lah bila anak perempuan dia nak makan. Walaupun mungkinan tuan hilang ingatan ke apa, dia nak makan, dia kata. Mak dia hidangkanlah makan. Dia pun makan macam biasa. Tapi bila pertama kali dia suap makanan yang dia makan tu, tersembuh keluar. Air yang dia minum pun tersembuh keluar. Dia cakap dia tak boleh makan. Dia tak lalu langsung. Dia kata tekak dia tak erus, tak ada rasa, tak ada apa. Dia pun sebenarnya kakak si Ali ni pun pelik dengan diri dia. Dia tak kenal diri dia siapa. Hari ni lepas tu maknya Ali ni pucuk lagi sekali kat kakak dia. Jomlah kita pergi klinik, kita pergi hospital supaya kita dapat tahu apa masalah sakit kau ni, kan? Kau tak kenal mak tak apa, kau tak kenal ayah tak apa, kau tak kenal adik kau pun tak apa. Tapi pergilah klinik, pergilah. Bila dipujuk dan terus dipujuk, si kakak Ali ni pun bersetuju untuk pergi ke klinik. Sampai kat klinik, doktor cakap doktor tak boleh check ni sebab doktor tak ada facilities lah untuk check otak dia ke apa. Dan suruhlah dia hantarnya ke hospital berdekatan. Hantar pergi hospital besar lah. So mak ayah si Ali ni pergi hantar ke hospital. Dia jumpa pakar psikiatrik kat sana. Sampai dekat sana, ni hari ketiga lagi. Sampai dekat sana, doktor check, buat scan lah, apalah, apa yang doktor buat selalulah. Dan bila result keluar, dia cakap kakak si Ali ni tak sakit pun. Dan tak ada pun masalah sakit-sakit mental sekalipun. Cuma dia ada masalah hilang ingatan yang doktor pun tak pasti pun sebenarnya apa punca dia ni. Dia jadi macam tu sebab bila mak dia cakap dia bangun tidur, dia hilang ingatan, itu bunyinya macam pelik lah bagi seorang doktor nak faham situasi tu. Biasanya kalau orang hilang ingatan ni mestilah sebab kemalangan ke, terhantuk ke, ataupun paling tidak pun dia ada masalah kanser, ataupun mungkin sawan antara punca-punca sebab kenapa hilang ingatan lah. Tapi doktor check kepala dia, tak ada apa-apa pun perkara yang boleh mengaitkan dengan hilang ingatan. Doktor suruh pulang dulu.
dan datang balik untuk buat tindakan yang lebih lanjut lah. Masa perjalanan nak pulang tu, di pintu masuk hospital, ada seorang pakcik yang sama-sama bertembung dengan mak dia tu tiba-tiba terberhenti bila nampak mak dia dengan kakak si Ali ni keluar daripada hospital tu. Dan pakcik tu tertoleh lah. Pakcik tu berhenti sekejap. Lepas tu dia kejar balik kat maknya si Ali ni. Dan dia tanya dengan maknya Ali, minta maaf puan, saya rasa anak puan ni ada masalah ni. Mak dia pun toleh lah dekat pakcik ni. Tanya, dia cakap balik, ya memang betul anak saya ada masalah. Lepas tu dia cakap balik dengan ni, puan, saya nampak anak puan ni ada something wrong ni. Ada benda yang ikut dia. Ada benda yang betul-betul ada kuasa lain dekat dalam badan dia. Dia cakap macam tu dekat maknya si Ali ni. So mak Ali ni macam ya tak ya, percaya atau tidak. Lepas tu maknya Ali ni tanyalah, awak ni siapa? Saya ni bantu ubatkan orang. So mak dia pun terfikir juga, mungkin boleh diguna pakai lah ayat pakcik ni kan. Tapi mak dia lagi macam percaya ataupun tidak lah dengan apa yang dia dengar sendiri ni kan. Lepas tu dukun tu pun sempat lah tinggalkan nombor phone dekat makcik dengan maknya Ali ni. Kalau maknya Ali ni nak minta bantuan dia kan, dukun ni pun pesan, kalau puan nak minta bantuan saya, hubungi je lah saya. Kebetulan saya memang dekat kawasan daerah ni lah. Sarawak ni besar. Mungkin dukun ni bukan datang daripada kawasan ni, dia hanya datang bantu orang kat kawasan ni. Dan alang-alang dia dah ternampak ni, mungkin dia ada niat nak membantu lah. Dan Mak Ali pun just angguk, terus baliklah bawa kakak si Ali ni balik rumah. Dia punya keadaan makin teruk. Bila tak makan, tak nak bercakap, mata dah mula bengkak, mungkin tak tidur. Lepas tu bau badan dia mula hamis dan busuk. So Mak Ali ni makin risau, apa sebenarnya penyakit anak dia ni. Lepas tu dia kerap menjerit, meraung. Bila malam ni dia jadi macam tak tentu arah, tak keruan. Lepas tu paling teruk sekali, dia mula mencederakan diri dia. Dia cakar tangan dia sendiri. Malam tu dia cakar tangan dia sendiri. Tak tahulah sama ada siapa yang cakar, tapi yang pasti memang tangan dia dicakar kiri kanan, berdarah ni. Hari keempat tu mak dia masuk bilik, tengok tangan anak dia dah berdarah dah. Mak dia tanya, kau cakar tangan kau ke? Dia tak diam, dia tak tahu apa pun. Dia tak banyak pun bercakap. Dia cakar. So mak dia pun lap luka. Lepas tu bila mak dia tengah lap darah tu, dia macam tak ada perasaan pun. Bila lap kan luka, kalau kita orang normal kan, kalau sakit kita jerit ke apa kan, dia tak jerit. Dalam masa sama dia pun tak meraung. So mak dia memang dari keempat tu, mak dia dah mula menganggap ada sesuatu yang tak kena. Dan bila mak dia keluar, mak dia jumpa bapaknya lah. Mak dia tanya pendapat lah, kita nak buat apa ni dekat anak kita ni. Hospital pun tak detect dia sakit, dia ada sakit otak. Dalam masa yang sama, takkan kita nak biar dan tengok je anak kita makin lama makin teruk ni, dia punya keadaan dia ni. So Bapak Ali masa tu dia macam, dia pun sendiri tak tahu. Dia, yelah, situasi ni bukan berlaku hari-hari kan. Dia pun tak tahu juga apa solusi yang paling tepat untuk bantu anak dia. Dan maknya Ali ni teringat masa dia keluar daripada hospital tu, dia pernah bertembung dengan seorang dukun. Dia ceritakanlah dengan bapaknya si Ali ni. Dia ceritalah dia jumpa dukun. Bapak si Ali ni macam percaya, ya atau tidak. Dia macam boleh percaya ke dukun ni? Takutlah juga kalau orang yang just nak ambil kesempatan kan. Tapi nak tak nak, suka atau tidak, tak banyak pilihan pun yang dia ada sebenarnya. So diorang decide, diorang nak cuba juga perkhidmatan dukun ni. Mak si Ali ni tak tunggu banyak waktu lah.
dia terus juga telefon dukun ni. Dan dukun ni pun angkat lah. Dia tanya, puan, belum sempat lagi puan ni nak bagi tahu minta tolong ni. Dukun ni dah cakap dulu dah sebenarnya. Puan, saya dah tahu niat puan. Puan telefon saya nak bantu ubatkan anak puan kan. Lepas tu maknya si Ali ni pun macam, betul lah tu, cik, saya memang nak minta bantuan. Lepas tu dukun ni jawab, puan tak risau, anak puan tu masih boleh diubat sebenarnya. Cuma hari ni saya tak boleh datang rumah puan sebab saya ada tempat lain yang saya nak ubatkan. InsyaAllah besok saya sampailah. Dia datang bawa garam dengan air mineral je. Dan dia cakap, dia tanya dengan maknya Ali ni lah, mana budak yang sakit tu. Kata maknya Ali adalah kat bilik. So dia pun masuk tengok budak ni yang sakit ni, kakak si Ali ni. Dia tengok lama. Bila dia tengok lama, benda ni pun perhati jugalah kat dia. Sebab dia tak pasti benda ni yang dalam badan kakak Ali ni, dia tak pasti sebenarnya dia siapa dia, macam mana dia boleh berada kat situ. Dia betul-betul tak tahu siapa dia sebenar. So kakak si Ali ni nampak dukun tu lah. So nampak dukun tu, dia pun rasa ragu-ragu, ni siapa pula kan. Dukun tu dah tahu sebenarnya apa yang berlaku. So dukun tu tak tunggu lama, dukun tu ambil garam yang dia masukkan dalam air mineral garam tu. Dan dia ada baca-baca sikit lah. Tak tahulah dia baca apa kan. Dia baca sikit mantra, yang mungkin mantra lah dia baca. Dan curah air, dia goncang, dia shake air dalam botol mineral tu, dia curah kat tangan dia. Dia renjis kat muka kakak si Ali. Lepas dia renjis tu, terus kakak Ali ni pingsan. Terus tidur dan rehat lah. Lepas tu dukun ni cakap lah, puan, anak puan ni tengah tidur. Besok saya akan datang lagi ubatkan dia. Lepas tu maknya tanya dengan dukun ni, sebenarnya anak saya ni kenapa ni? Encik, dukun tu pun cerita, sebenarnya anak puan ni kena buatan orang. Dia kata, orang yang buat anak puan ni kan, dia dengki dengan anak puan. Tak tahulah dia dengki sebab apa kan, tapi dia menjangkakan apa yang dia buat ni alang-alang dia buat kan, biar hidup segan mati tak mau. Dia cakap macam tu, hidup segan mati tak mau. So dia sekarang ni, dia letakkan roh orang lain dalam badan anak puan. Dan roh anak puan ni masih dekat badan orang yang dah mati, dia kata. Bila dengar macam tu, mak dia macam terkejut lah. Weh, gila, siapa yang tak terkejut kan dengar macam tu. Ni jasad yang dia nampak depan dia ni, yang terbaring terbujur ni, hanya jasad je. Tapi roh tu bukan roh anak dia sebenarnya. Dukun ni datang lagi sekali, tapi kali ni dia bawa asisten. Sebab dia tahu kemungkinan kalau dia nak bawa keluar roh ni dari jasad kakak si Ali ni, kemungkinan dia akan meronta lah, melawan lah. Sebab yelah, diorang pun sedia maklum yang budak ni, roh yang berada dalam badan kakak si Ali ni adalah orang yang dah meninggal. So kemungkinan dia nakkan jugalah badan kakak si Ali ni. Maksudnya peluang kedua untuk dia terus hidup lah. Tapi takkanlah mak dengan ayah si Ali ni nak biarkan anak dia menderita kepada dalam jasad orang yang dah mati kan. Benda ni macam tak logik sebenarnya, tapi itulah yang berlaku. Dukun ni datang dengan asisten dia. Apa yang dia bawa masa tu adalah bawang putih, lada hitam, garam, limau kasturi dan air mineral. Ada 5. Ya betul, 5 seperti yang Ali cakap lah. 5 barang. So bila dia masuk dalam bilik tu nak ubatkan kakak si Ali ni,
kakak sial ini macam dah tahu tau. Dia pun bangun, dia cakap sendiri, bang, tolong bang, keluarkan saya dari badan orang ni. Saya tak mau hidup macam ni. Dia sendiri minta dikeluarkan roh dia daripada badan si kakak Ali ni. Dia sendiri dah sedar yang dia, badan ni, jasad tu bukan jasad dia. Dukun ni tanya dengan dia, kau ingat tak kali terakhir apa yang kau ingat di fikiran kau? Kata kakak si Ali ni, hari terakhir yang saya ingat adalah orang kebumikan dia. Dukun ni suruh dia bersedia lah. Dukun ni cakap, kau baring, kau bersedia. Kau betul nak buat ni atas kerelaan kau kan, ataupun aku paksa? Dia jawab, ini kerelaan dia. So dukun ni suruh dia baring. Seperti biasalah, dukun ni ambil garam, masuk kat dalam mineral. Dia baca. Aku pun tak pastilah dia baca. Masa dia baca tu, dia ambil air mineral, dia baca, dia goncang, dia renjis kat muka kakak Sali ni. Pengsan lah kakak si Ali ni. Kemudian dia ambil bawang putih tu, bawang putih sebiji, seulas bawang putih tu, dia selit di antara jari, ibu jari kaki dengan jari tengah tu, jari tunjuk kaki tu, dia selit kat tengah-tengah tu. Then dia suruh asisten dia picit. Masa dia picit, kakak Sali ni bangun lagi. Dia jerit lagi, macam dia menjerit macam sakit lah, macam meronta sakit. Dia sakit, dia jerit, macam sakit minta tolong dia merau. Dan dia ambil lah di hitam tu, dia baca. Dia segenggam lah di hitam tu, dia baca. Dan dia baling dekat kakak si Ali ni. Terus kakak si Ali ni baring, terus jatuh, bam, terentang balik. Dan lat berapa minit tu, seminit dua tu, kakak si Ali ni bangun balik. Lepas tu dia buka mata macam blur. Dia tengok kiri kanan, dia nampak dukun ni. Dia macam terkejut lah, sebab dia tak kenal kan. Dan dia baru dia nampak mak dia. Dia jerit, dia bangun, dia peluk mak dia erat-erat. Dia dakap kuat, sekuat-kuat hatinya, sambil menangis. Mak, dia nangis tau. Maksudnya yang balik kembali tu barulah betul badan kakak si Ali. So berakhirlah kisah jasad yang bertukar ni. Dia dah bertukar balik lah. So, bila kakak Ali ni dah sembuh, dah sihat kan, dah tenang, dia cerita balik dengan mak dia apa yang dia lalui sepanjang dia berada di jasad orang lain. Dia cakap dia berada di satu tempat yang sempit. Tempat sempit yang dia sendiri tak pasti kat mana tempat yang dia duduk tu. Tapi sebenarnya tempat yang paling tepat kita nak cakap, dia berada dalam liang lahat lah, sebab dia dah dikebumikan. Dia cakap dia dengar ada orang jerit minta bantuan. Dia kata jerit macam tolong. Dia dengar macam ada orang kena seksa. Tapi soalnya dia tak boleh bergerak. Badannya dia kata macam diikat kan. Dia pun menjerit juga. Dia kata masa awal-awal tu dia jerit. Dia kata sempit, gelap, takut, lemas. Dia sendiri pun kata lapar. Dia kata dia macam-macam perasaan dia lalu sepanjang dia berada kat dalam tu. Kata bila dia haus kan, dia hanya tunggu kalau ada air menitik kat mulut dia. Kalau time air hujan, air menitik dekat kubur, menitik masuk kat mulut dia. Kata itulah satu-satunya sumber air yang dia dapat minum. Kata tapi dia tak makan, dia tak minum, tapi dia tak mati juga, dia kata. Dan setiap hari dia kata dia gelap, dia tidur, dia bangun, dia tidur, dia bangun. Dan dia dengar orang jerit, orang kena seksa. Dia tak tahu sampai bila dalam. Dia kata pada hari pertama, mula-mula dia berada dalam tu, dia rasa takut. Sampai satu tahap dia dah mula rasa dia give up. Dia bukan give up, dia mula rasa boleh kata give up lah, putus harapan. Dia sendiri tak tahu punca kenapa dia berada dalam tu. Sebenarnya dia pun tak tahu sebenarnya yang dia sebenarnya berada dalam liang lahat. Uish, korang boleh bayang tak situasi korang berada dalam tempat sempit,
gelap, yang korang sendiri tak tahu kat mana korang berada. Dan korang tak tahu juga sampai bila korang akan berada kat dalam tempat tu. Berakhirlah kisah dia berada dalam alam kubur. Berbalik pada cerita si buat dia ni, kakak si Ali ni, dia ni punyalah baik kan. Bila ditanya, bila mak dia tanya, kau tahu tak, kau boleh agak tak siapa yang kenakan kau, tahu siapa yang buat dia ni? Dan mak dia cakap lah, habis kau nak buat apa kau orang yang buat kau ni? Kakak Sali jawab, kita redha je lah mak, tak payahlah balas-balas lagi. Dan dia ambil keputusan untuk berhenti kerja. So dia pun berhenti kerja. Dan tak lama lepas tu dia kahwin dengan lelaki pilihan dia lah. Lepas dia kahwin tu, dia mulakan hidup baru. Dia pindah ke Semenanjung dengan hidup dengan suami yang baru dia kahwin tu lah. Dan sampai ke hari ni mereka hidup bahagia lah. Tak ada lagi, orang tu pun dah tak dengki dia lagi. Itu adalah cerita yang disampaikan oleh Ali melalui email yang disampaikan kat aku dulu lah. Dan aku ceritakan balik kat korang. Tapi apa yang aku nak sentuh kat sini, guys, tolonglah kita, aku faham perasaan suka ke orang tu macam mana, tapi tak dibalas. Tapi janganlah buat orang macam ni. Hargailah perasaan orang juga. Kita bercakap bukan perasaan orang tu je, kita cakap perasaan mak ayah dia, adik-beradik dia dan kawan-kawan dia. Korang janganlah buat macam ni ke orang. Okay? Aku selalu mengharapkan korang fikirlah secara rasional kan, bila nak buat sesuatu tu. Jangan ikut sangat perasaan hati tu. Aku nasihatkan sikit pada kawan-kawan aku yang mana pernah menaruh harapan dekat perempuan atau lelaki yang dia suka, tapi tak dibalas. Tuhan ni, Allah ni, sengaja jumpakan kita pada orang yang salah sebelum dia jumpakan kita pada orang yang betul. Hidup kita ni semua dah ditentukan dan tak ada pun kebetulan. So, korang boleh fikir apa yang korang nak buat, apa yang korang akan buat sekiranya melalui situasi macam ni. Yang paling penting sekali, korang janganlah, tolonglah, janganlah menganiaya orang. Benda ni tolonglah elakkan, sebab perkara-perkara ni boleh merosakkan emosi manusia sama manusia. Okay guys, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi mendengar cerita aku hari ni. Aku mengharapkan akan datang aku akan dapat sampaikan lagi antara cerita-cerita menarik. Dan yang paling penting sekali, aku juga mengharapkan korang, kalau ada cerita-cerita bagus, kalau ada cerita-cerita pengalaman korang, tak semestinya pengalaman korang berjumpa dengan benda-benda mistik ataupun benda-benda pelik ataupun tahyul sekalipun. Korang boleh juga sampaikan cerita korang, pengalaman hidup korang. Mungkin korang jatuh basikal atau sebagainya yang korang rasa seronok untuk korang kongsikan melalui email aku. Aku akan tulis email aku dekat description bawah ni supaya korang boleh baca, dan korang boleh sampaikan, korang boleh share kepada pendengar-pendengar di channel Ana Studio ni. Okay, sebelum aku tamatkan sesi cerita hari ni, seperti biasa aku minta jasa baik korang, share, like, komen dan subscribe channel aku. Jangan lupa tekan loceng sekali, supaya akan datang insyaAllah korang boleh dapat notification daripada aku punya channel ni, supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita baru aku. Okay, sehingga kita jumpa lagi di cerita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bye.